Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Grup 5 ingin membahaskan cabaran dalam pembangunan lestari di Malaysia. Mauduk tentang cabaran dalam pembangunan lestari di Malaysia tidak pernah sunyi dari topik perbincangan yang hangat dalam pelbagai media komunikasi di Malaysia. Mungkin ramai yang tidak tahu apa itu kelestarian. Kelestarian ialah suatu usaha pengekalan, pemeliharaan serta penambahbaikan kepada nilai etika dan peradaban. Ini bermakna setiap usaha yang dilakukan oleh manusia sama ada sebagai individu maupun ahli masyarakat perlu menerapkan prinsip-prinsip etika dan peradaban serta membudayakannya dalam kehidupan seharian sebagai sebuah masyarakat yang bertamadun. Persoalan yang sering berlega-lega di minda kita, apakah cabaran dalam pembangunan lestari di Malaysia? Cabaran yang pertama akan dibugar oleh Batisha binti Muhammad Zaki. Cabaran yang kedua akan dibincangkan oleh Muhammad Zuhairi. Dan cabaran yang terakhir akan dikupas dan dihuraikan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batisha binti Muhammad Zaki dari Seksyen AA 101 2.2 ingin menceritakan tentang cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia dari segi kepelbagaian latar kependudukan masyarakat Malaysia. Seperti yang kita tahu, demografi kelompok merupakan analisis statistik terhadap jumlah dan komposisi penduduk di suatu kawasan. Kajian saintifik dan statistikal meliputi soal fertility, kelahiran, mortaliti, kematian, perkahwinan serta imigrasi dan bagaimana komponen ini berubah mengikut masa serta mempengaruhi saiz dan taburan penduduk manusia. Demografi kelompok di Malaysia pula terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Yang pertama, golongan Bumiputera Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, suku kaum etnik di Sabah serta suku kaum etnik di Sarawak. Masyarakat di Malaysia diklasifikasikan kepada pelbagai bangsa dan kelompok iaitu Melayu 54%, Cina 25%, India 7%, suku kaum etnik di Sabah Sarawak ialah sebanyak 14%. Penduduk utama Malaysia adalah akibat pembentukan masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk pula terdiri daripada etnik Melayu, Cina, India, orang asli dan suku kaum di Sabah dan Sarawak. Penduduk asal atau Melayu yang mendiami alam Melayu ini telah membina asas peradaban yang mantap sebelum bertembung dan melalui proses difusi budaya, iaitu menerima budaya orang lain ke dalam budaya sendiri. Benda ini telah terjadi sejak peradaban Islam serta peradaban India amat mempengaruhi pembangunan peradaban Melayu di Asia Tenggara. Di Sabah terdapat kira-kira 23 suku kaum etnik, manakala di Sarawak terdapat kira-kira 17 suku kaum etnik yang menetap di sini. Terdapat kira-kira 46 suku kaum etnik yang terdapat di Malaysia. Pada tahun 2006, terdapat jumlah orang asli seramai 141,230 orang. Kebanyakan ekonomi orang asli masih lagi berasaskan pertanian dan sara diri. Oleh itu, Malaysia meletakkan perpaduan nasional sebagai matlamat akhirnya. Matlamat akhir proses penentuan ini ialah terbentuknya satu bangsa, Malaysia, yang terdiri daripada satu masyarakat berbila etnik yang bersatu padu, sejahtera dan mempunyai identiti nasional tersendiri. Proses perpaduan negara dalam kalangan negara yang berbilang etnik diwakili oleh parti politik etnik masing-masing. Mereka mengamalkan budaya, agama, bangsa dan orientasi pemikiran masing-masing. Perbezaan ini ialah dikatakan sebagai penghalang kepada masalah dalam proses penyatuan, perpaduan dan pembinaan bangsa Malaysia. Teori hubungan kaum merupakan teori yang terdapat dalam menyatupadukan masyarakat Malaysia dan membentuk hubungan atau kepelbagaian kaum. Seterusnya,
Peringkat proses seterusnya dinamakan sebagai segresi, iaitu hubungan yang bersifat pemisahan antara etnik dalam sebuah negara seperti perpisahan kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam. Masyarakat majmuk hidup berdekatan, saling bekerjasama tetapi tidak bersatu padu. Mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Proses ini berlaku apabila etnik-etnik menyadari tentang kepentingan norma dan nilai mereka antara satu sama lain. Namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Amalgamasi budaya merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya dan ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras yang baru. Cara utama untuk menentukan proses amalgamasi terjadi ialah perkahwinan campur antara etnik dan ras. Perbezaan sosioekonomi, budaya, segresi, pemisahan fizikal, agama dan asal kerajaan turut menjadi faktor penghalang ketara. Akomodasi adalah satu keadaan yang di mana kelompok yang berkonflik bersetuju untuk menghentikan konflik bila adanya interaksi secara aman, seperti Furnival 1949. Iaitu proses ini berlaku apabila etnik menyadari tentang kepentingan norma dan nilai mereka antara satu sama lain, namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Apabila membincangkan aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, aspek agama tidak boleh disampingkan. Dalam perspektif perkembangan tamadun, manusia yang mempunyai kepercayaan agama mempunyai sumbangan yang besar terhadap tamadun manusia. Ajaran dan nilai-nilai Islam boleh diringkaskan kepada prinsip umum yang mengamalkan segala kebaikan dan mencegah segala keburukan. Konsep-konsep umum yang lahir daripada kebudayaan masyarakat Melayu telah disesuaikan dengan amal kebaikan ajaran Islam. Pada masa kini, kehidupan masyarakat masih berpegang kuat pada nilai-nilai sejagat, merangkumi pelbagai aspek kehidupan termasuklah hidup berdisiplin, rajin bekerja, semangat kejiranan, menjaga kebersihan, memupuk budaya ilmu menerusi penyelidikan, penulisan dan rajin membaca. Mengembalikan maruah bangsa, berdikari, kepimpinan melalui teladan, bersih, cekap, amanah dan lain-lain lagi. Yang pertama, isu-isu berkaitan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta, yang di mana berlaku pelbagai jenis jenayah yang tidak diwawakan kepada masyarakat. Seterusnya, pengukuhan perpaduan antara etnik dan integrasi nasional, kerana perpaduan yang susah didapat di antara etnik telah dicuba bertahun-tahun sejak kewujudan Malaysia ini. Kemudian, antara cabaran sosial yang terdapat dalam kelestarian dunia, penyebaran budaya barat juga menjadi cabaran sosial terhadap kelestarian etika dan peradaban. Hal ini kerana budaya barat yang kurang senang telah mencemari budaya-budaya yang baik dalam masyarakat Melayu kita. Seterusnya, masalah sosial dalam pelbagai isu jenayah dan jubana telah berkembang dalam masyarakat remaja kini. Kemudian, kurangnya penghayatan agama oleh penganut agama, tak kiralah apa jenis apa agama pun, tidak ada agama yang akan membawa kita ke arah keburukan. Tibalah giliran saya untuk meneruskan lensa perbincangan dengan memperkatakan pemimpin negara yang lemah merupakan cabaran dalam pembangunan lestari di Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin negara? Pemimpin negara merupakan seni atau proses mempengaruhi kegiatan manusia berkaitan dengan tugas-tugas mereka supaya mereka rela bergiat dan berusaha ke arah pencapaian organisasi.
Hakikat yang tidak dapat dinafikan, pemimpin yang lemah ialah pemimpin yang tidak ada nilai keadilan di dalam diri. Keadilan merupakan nilai moral yang asasnya adalah hak asasi manusia untuk hidup selain tindakan yang adil, bermaruah dan pelaksanaan undang-undang. Pada masa yang sama, pemimpin itu mestilah tidak mempunyai kekurangan pemahaman terhadap peranan dan kekurangan idea serta strategi. Seseorang pemimpin yang berjaya seharusnya mempunyai ilmu dan pemikiran yang mantap dan mampu mengendalikan negara bersandarkan Al-Quran dan hadis. Pemimpin yang tidak berilmu dan tidak mengamalkan nilai kemanusiaan boleh menyebabkan sistem pengendalian negara terbantut. Apabila keadaan sebegini berlaku, maka keruntuhan akhlak di kalangan masyarakat akan berlaku dengan berleluasa. Antara contoh perkara yang boleh meruntuhkan akhlak ialah amalan rasuah, amalan menindas, menipu dan sebagainya. Pemimpin merupakan idola atau juri teladan kepada semua rakyat. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap perkara yang dilakukan oleh pemimpin pasti dicontohi rakyat. Jikalau pemimpin gagal untuk menerapkan etika dan peradaban dalam diri, apatah lagi rakyatnya. Apabila sesebuah negara mempunyai pemimpin yang baik dan berwibawa, masalah perebutan kuasa politik dapat dielak dan dikawal dengan sebaliknya. Pemimpin yang baik dan berwibawa seharusnya mempunyai kemahiran berkomunikasi yang tinggi. Berbalik kepada peranan seseorang pemimpin adalah untuk memimpin ahli di bawahnya untuk melakukan sesuatu dengan baik. Oleh itu, kemahiran berkomunikasi yang baik dapat membantu satu arahan, penjelasan dan teguran yang disampaikan dengan baik. Dengan adanya pemimpin yang baik, peradaban dan etika sesebuah negara dapat dikekalkan di mana setaraf dengan pembangunan yang membangun. Kesimpulannya, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia telah bermula apabila kemasukan migran daripada luar. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di tanah Melayu. Oleh itu, wujudnya masyarakat berbilang kaum, ras, etnik dan bangsa di Malaysia. Kehadiran kelompok-kelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, adab resam dan bahasa dan latar belakang budayaan yang berlainan, menjadikan negara ini menjadi tarikan masyarakat luar. Diharapkan kita sebagai rakyat di bawah bumbung Malaysia agar bersatu padu dan mengambil iktibar di atas apa yang negara kita telah tempuhi di masa yang lepas dan sama-sama kita menjaga apa sahaja yang kita capai pada masa kini. Sekian, terima kasih.